Selamat sore kepada Dr. Remy. Kami dari Kepulauan Dedes akan membentangkan hasil tugasan kami dengan memilih tema yaitu No Poverty dengan tajuk kampanye kami yaitu kampanye Bendera Putih. Saya Regina Felisa Nabarek akan mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli yaitu Gloria Michelle, Rachel Chiu Penyu dan juga Sakinur Fadatul Wanida. Sebagai permulaan, apakah kita kenali dahulu apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah satu keadaan di mana seseorang atau sebuah komuniti itu menghadapi kekurangan, terutamanya dari segi keuangan, dan juga apabila seseorang itu memiliki kekurangan apabila tidak mampu memenuhi standar keperluan minimum seharian. Jadi, mengapakah masalah kemiskinan ini terjadi? Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal melibatkan kendiri seseorang individu tersebut. Sebagai contoh adalah dia memiliki mungkin berkemungkinan adalah memang daripada keluarga yang miskin ataupun seseorang yang tidak mampu ataupun seseorang yang tidak memiliki sebarang pekerjaan tetap. Terusnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal melibatkan alam sekitar dan juga apa-apa sahaja keadaan yang tidak boleh dikawal oleh seseorang individu itu. Terutama kita boleh lihat adalah daripada masalah keluarga yang semakin membesar, maksudnya semakin ramai tanggungan yang perlu ditanggung. Selain itu juga masalah ekonomi, di mana mereka tidak mampu untuk menyara hidup keluarga mereka kerana kos hidup yang terlalu tinggi. Selain itu juga masalah pembangunan, di mana kadangkala keluarga miskin semakin diabaikan kerana kerana ramai yang lebih memfokuskan kepada pembangunan. Baiklah, seterusnya adalah kita lihat pula kesan-kesan kemiskinan. Kesan-kesan kemiskinan seringkali melibatkan hal-hal yang negatif. Yang pertama adalah masalah kesihatan. Antara masalah kesihatan yang seringkali diperdengarkan ataupun dan disebarkan dalam kalangan masyarakat sekarang adalah antaranya adalah malaria. Hal ini kerana bagi yang menghadapi masalah kemiskinan ataupun hidup dalam kemiskinan, mereka terlalu jauh daripada kawasan pembangunan. Jadi mereka terpaksa hidup di kawasan-kawasan yang kurang enak dilihat, yang mana mereka terdedah kepada penyakit-penyakit kerana daripada lalat, daripada nyamuk-nyamuk yang ada di situ. Selain daripada malaria adalah tuberculosis ataupun dipanggil sebagai TB. Hal ini kerana adalah seperti yang saya beritahu tadi adalah kerana kawasan persekitaran yang terlalu kotor dan juga terdedah ya kepada penyakit-penyakit ini. Dan yang terakhir adalah HIV ataupun kenapa masyarakat yang miskin mudah ataupun senang terjebak dengan HIV atau AIDS. Hal ini adalah kerana mereka tidak memiliki sebarang wang, mereka tiada bantuan untuk membantu mereka ke hospital ataupun sebarang klinik-klinik kerajaan ataupun klinik-klinik tempatan. Kerana mereka hanya berpendapat bahawa jika mereka sakit, jadi mereka tidak mampu untuk pergi ke hospital. Kerana mereka menganggap bahawa setiap masalah kesihatan yang mereka hadapi hanyalah perkara remeh ataupun hanyalah perkara biasa bagi mereka kerana mereka telah hidup dalam persekitaran sedemikian. Dan yang kedua adalah masalah pendidikan.
Jadi mengapa masalah pendidikan ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan? Apabila sesebuah keluarga yang terlalu besar ataupun, kedua-dua ibu bapa yang hidup dalam kehidupan kemiskinan memiliki tanggungan yang terlalu banyak, mungkin lebih daripada yang mereka sangkakan. Jadi mereka tidak mampu menyekolah jadi mereka tidak mampu untuk maaf saya, jadi mereka tidak mampu untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Karena, ya seperti mana kita tahu kadang kala, ada sesebuah sekolah mmm, yang memberikan yuran yang terlalu tinggi sehingga ada keluarga yang tidak mampu untuk, membayar yuran persekolahan mereka. Jangankan yuran sekolah, malahan barang-barangan keperluan sekolah mereka juga kadang kala tidak dapat diberikan sepenuhnya. Yang terakhir adalah jenayah. Mengapa jenayah dikaitkan dengan kemiskinan? Kemiskinan adalah seperti mana kita tahu, kemiskinan adalah apabila kita tidak mampu untuk, menyediakan keperluan minimum seharian, contohnya seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Jadi, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan, keperluan minimum mereka? Jadi mereka terpaksa melakukan pelbagai jenis kerja sehingga ada yang sanggup melakukan ke arah yang negatif. Contohnya seperti merompak, mencuri, ataupun menjual dadah. Karena bagi mereka itu hanya itulah, sumber pendapatan yang dapat mereka lakukan. Karena mereka tidak mempunyai pendidikan, oke? Dan ada sebahagian mereka yang ada juga yang tidak ingin menerima mereka karena menganggap mereka tidak mahir ataupun tidak memiliki sebarang kemampuan untuk melakukan sesuatu kerja tersebut. Jadi mereka lebih memilih untuk melakukan perkara negatif, yaitu jenayah. Baiklah, seterusnya adalah campaign ini bertujuan untuk membantu ataupun memfokuskan kepada golongan-golongan yang memiliki masalah-masalah terutamanya, ketika ini kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Jadi campaign sebegini mungkin ataupun, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu, masyarakat yang memiliki masalah-masalah seperti masalah kekurangan keperluan asas seperti, makanan, minuman. Seterusnya adalah untuk memberikan sumbangan pakaian bagi mereka-mereka yang, mungkin, tidak memiliki pekerjaan, jadi sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk membeli pakaian kepada mereka. Seterusnya adalah, bertujuan untuk membantu mereka yang tiada atau kekurangan wang. Hal ini karena sedikit sebanyak ini akan dapat membantu mereka untuk membeli ataupun memenuhi keperluan minimum seharian mereka. Jadi, apakah cara untuk yang kami cadangkan untuk mengurangkan masalah tersebut adalah dengan memberikan bantuan makanan kepada, mmm, kepada, masyarakat yang tinggal di kawasan miskin ataupun yang menghadapi kesukaran, terutamanya ketika pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga, kami juga ingin menerima pakaian melalui sumbangan-sumbangan daripada masyarakat untuk diberikan kepada masyarakat-masyarakat, yang menghadapi kesukaran untuk membeli pakaian sendiri ataupun memiliki kekurangan pakaian sendiri. Terutamanya, apabila ketibanya musim tengkujuh, seringkali, suhu pada musim tengkujuh seringkali sejuk. Jadi sedikit sebanyak ini akan dapat memanaskan mereka, daripada sejuk dan mungkin dapat melindungi mereka daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain itu juga, kami ingin
membantu mereka untuk memiliki tempat tinggal sementara, karena yang kita tahu apabila sesebuah keluarga itu mendapat kemiskinan, ada yang sanggup mengemis. Jadi ada juga yang tiada tempat tinggal. Ada yang tinggal hanya di kawasan yang jauh atau jauh daripada lingkungan masyarakat. Jadi, tempat tinggal sementara ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk, untuk berteduh daripada cuaca panas maupun hujan. Seterusnya bagi slide seterusnya saya akan memfokuskan kepada, perekaan poster kami. Antara aplikasi yang digunakan sewaktu mereka poster adalah Pinterest. Di Pinterest kami, mengumpulkan, gambar-gambar yang memfokuskan kepada poverty ataupun kemiskinan. Seterusnya adalah aplikasi Canva di mana, di aplikasi Canva tersebut ada beberapa template yang sesuai untuk, poster tersebut. Seterusnya adalah PitchArt juga digunakan untuk mengedit ataupun mereka bentuk, poster. Di sini kami juga melampirkan beberapa pilihan poster direka. Terdapat 3 jenis pilihan poster. Berikut merupakan pilihan poster yang pertama. Untuk pilihan poster yang pertama, kami memilih warna merah untuk tajuk campaign kami karena kami ingin menegaskan tentang campaign bendera putih tersebut. Kami ingin mewar-warkan lagi campaign tersebut. Penggunaan grafik virus COVID-19 penggunaan grafik coronavirus digunakan memandangkan kami ingin memfokuskan ataupun ingin membantu masyarakat ataupun golongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Gambar seorang kanak-kanak yang menggunakan mask gambar seorang kanak-kanak yang menggunakan mask adalah sesuai memandangkan sekarang ini pandemi COVID-19. Jadi kami ingin memfokuskan bahwa campaign yang kami adakan adalah aktiviti sukarelawan yang sedikit sebanyak dapat membantu terutamanya golongan-golongan masyarakat yang seperti mana yang saya beritahu tadi yang terjejas teruk akibat pandemi COVID-19. Seterusnya adalah pilihan poster yang kedua. Poster yang kedua sama juga seperti pilihan poster yang pertama, kami ingin memfokuskan pada tentang aktiviti sukarelawan yang membantu golongan yang terjejas akibat pandemi COVID-19. Grafik coronavirus masih digunakan lagi dan slogan kata kami itu "Say No to Poverty", dibesarkan fontnya bagi memfokuskan kepada slogan kata kami di mana kami ingin membantras atau mencegah masalah kemiskinan semakin berlarutan. Penggunaan gambar juga kami ingin membantu golongan-golongan yang terjejas akibat pandemi COVID-19. Bagi pilihan poster ketiga pula, kami seperti pilihan poster pertama juga, tajuk campaign kami dibesarkan size-nya, yaitu campaign bendera putih, bagi menjelaskan ataupun bagi mewar-warkan ataupun menegaskan bahwa campaign kami ini gambar sebuah tangan yang mengulurkan tangan menunjukkan bahwa kami sentiasa mengulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan ataupun terjejas akibat pandemi COVID-19 ini. Penggunaan warna marun digunakan bagi menunjukkan kematangan dan juga sebagai kontra bagi memfokuskan warna putih sebagai warna font.
Berikut merupakan rujukan yang kami telah terima. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.